Assalamualaikum, nama saya Emil Muhammad Arsyad Asad akan membentangkan tajuk relativism dalam kalangan pelajar UiTM. Okay, objektif untuk tajuk ini adalah untuk mengetahui apa itu relativism, kemudian untuk tahu kesan dan perbezaan relativism dengan Islam. Objektif yang kedua ialah mengetahui isu yang dibawa oleh salah seorang penulis mengenai relativism. Okay, yang kita akan mulakan dengan definisi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, relativism bermaksud fahaman bahawa kebenaran, nilai moral dan tidak semestinya mutlak, tapi mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Fahaman ini menyatakan bahawa tiada nilai mutlak untuk menghukum sesuatu. Semua kebenaran adalah relatif dan tiada satu jawapan. Tidak ada siapa lebih betul kerana semuanya tertakluk kepada pandangan dan semua pendapat boleh diterima. Okay, kemudian kita akan ke latar belakang ideologi relativism. Kemunculan ideologi relativism adalah sejak dari abad ke-5 sebelum Masihi oleh seorang tokoh sofis Yunani bernama Protagoras. Berkaitan dengan fahaman relativism ini, Protagoras telah mengeluarkan satu kenyataan, man is the measure of all things, yang bermaksud manusia atau individu merupakan ukuran untuk segala sesuatu berdasarkan panca indera, di mana setiap tafsiran oleh panca indera dengan seseorang akan menghasilkan keputusan yang berbeza. Dengan berkembangnya zaman barat, muncul fahaman baru, iaitu nihilism, yang diperkenalkan oleh seorang falsafah Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche, di mana nihilism merupakan satu fahaman yang berdasarkan dengan fahaman relativism. Pada ketika itu, fahaman relativism mula dikaitkan dengan masalah keagamaan, kebudayaan dan etika. Kemudian fahaman relativism ini semakin berkembang dan mula mendapat sokongan dari ahli-ahli antropologi dan tokoh-tokoh barat. Di dalam penulisan Abraham Edel, Ethical Judgment, The Use of Science in Ethics, telah menerangkan beberapa faktor yang menyumbang kepada perkembangan fahaman relativism ini. Antara faktor ialah faktor kepercayaan yang menyatakan bahawa peradaban, kebudayaan dan keagamaan adalah bagian manusia, dan faktor yang seterusnya, pemikiran manusia yang semakin kabur terhadap tujuan dan definisi kehidupan. Kemudian kita akan ceritakan tentang kesan ideologi relativism. Terdapat dua kesan dalam ideologi, iaitu baik dan buruk. Kesan yang baik adalah menggalakkan kita berfikir bagi mencari sebab-sebab kepada suatu perkara. Hal ini dapat membantu kita mencari kesahihan sesuatu perkara. Seterusnya, memberikan alternatif kepada masyarakat Islam untuk menerima kelebihan dan kekurangan budaya agama lain. Manakala kesan yang buruk pula adalah mewujudkan kerosakan dalam perpaduan antara manusia. Hal ini disebabkan manusia mengikut apa sahaja yang mereka rasa. Dan kesan buruk yang kedua ialah sukar untuk menyelesaikan masalah kerana setiap orang berbeza fahaman. Kemudian kita akan cerita tentang kelemahan ideologi relativism. Kelemahan yang pertama ialah mewujudkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Seperti yang kita tahu apa itu relativism, pengamal relativism percaya tiada yang salah pada pemikiran setiap orang dan ini adalah sangat bahaya. Seterusnya, pengamal relativism juga percaya bahawa mereka ini tidak pernah salah. Pengamal relativism cenderung untuk melakukan kesalahan kerana kita semua manusia, tapi mereka masih menganggap mereka tidak bersalah kerana ikut ideologi relativism. Yang terakhir, yang ketiga, pengamal relativism sering bercanggah dengan fahaman mereka sendiri. Mereka berpendapat tiada yang salah dan betul, maka fahaman mereka sering bercanggah antara satu sama lain, membuatkan tiada kata sepakat di antara mereka. Saya akan menceritakan tentang perbezaan ideologi relativism dengan Islam. Relativism terbahagi pada tiga, iaitu budaya, etika dan agama. Perbezaan dari segi budaya ideologi relativism budaya adalah pandangan yang menyatakan bahawa semua keyakinan ada istiadat dan etika bersifat relatif bagi seseorang individu.
dari segi Islam pula, budaya merupakan adab atau etika yang berlaku dalam kehidupan Muslim pada umumnya. Perbezaan dari segi etika ideologi pula, ia menyatakan bahawa mengikut ideologi relativism, ia menyatakan bahawa prinsip-prinsip etika harus didefinisikan mengikut tempat, waktu dalam sejarah, tradisi masyarakat dan pendapat peribadi. Dari segi Islam pula, etika merujuk kepada akhlak yang ditentukan oleh penciptanya. Akhir sekali, perbezaan dari segi agama pula. Ideologi relativism menyebabkan orang mengikut ajaran ini yang beragama berasa ragu terhadap kebenaran agamanya, manakala Islam sentiasa membuktikan kebenaran agamanya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Saya akan cerita tentang artikel review yang ditulis oleh Fajri Matahati Muhammadin dan juga Muhammad Isyam Muhammad Kamal. Artikel yang mereka tulis adalah bertajuk The Western Universalism versus Cultural Relativism Debate on Human Rights and Islam, an Aqidah-Based Approach. Okay, artikel ini merupakan mengenai hak asasi manusia yang diterbitkan pada tahun 2019. Dalam karya ini, penulis mendedahkan tentang wacana hak asasi manusia mengenai universalism berbanding relativism budaya dalam undang-undang antarabangsa, dan menjadi menarik apabila Islam dimasukkan ke dalam persamaan ini. Artikel ini menggunakan kaedah doktrin sastra dan tidak menggunakan pandangan orang ketiga yang digunakan oleh kebanyakan sarjana. Sebaliknya, artikel ini menggunakan pendekatan akidah untuk menganalisis cabaran yang dihadapi oleh para sarjana undang-undang antara bangsa Muslim. Dalam artikel ini ada beberapa isu yang dibawa oleh penulis, tapi saya ingin tekankan tentang isu yang saya akan cakap selepas ini. Okay. Isu itu ialah penulis bertanya, adakah akidah pendekatan dalam wacana undang-undang antarabangsa? Penulis membincangkan undang-undang antarabangsa dan undang-undang Islam, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Walau bagaimanapun, artikel ini tidak berkisar pada perbincangan mengenai perundangan. Sebaliknya, artikel ini terutama menggunakan pendekatan akidah untuk melihat wacana undang-undang hak asasi manusia antarabangsa. Penulis menekankan pentingnya untuk menunjukkan bahawa walaupun murtad benar-benar adalah masalah akidah, buku-buku fiqh membincangkan juga kerana terdapat banyak akibat hukum dari riddah. Pembincangan lain mengenai riddah adalah mengenai syarat-syarat untuk membuat takfir yang mesti dilakukan dengan sangat baik, dengan teliti yang mesti dilakukan dan berdasarkan kes demi kes. Selepas apa yang dikatakan oleh penulis, artikel ini tidak ditulis untuk membuat takfir kepada mana-mana individu. Sebaliknya, ia hanya menganalisis implikasi akidah terhadap kedudukan hak asasi manusia tertentu. Terdapat berbagai bukti dalam Al-Quran bahawa akidah Islam memerlukan kepercayaan bahawa ajaran Nabi Muhammad SAW dianggap juga sebagai undang-undang. Artikel ini sebaliknya terutama mempertimbangkan perkembangan hak asasi manusia antarabangsa dan tindak balas umat Islam dari perspektif akidah, yang bermaksud mempertimbangkan apa yang dapat memelihara atau yang boleh membatalkan kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan kepada Allah sebagai pengubah undang-undang, tapi terdapat pelbagai aspek lain dari akidah yang mungkin relevan. So, ini adalah satu isu yang dibawa oleh penulis-penulis buku ini. Okay. Kesimpulan untuk relativism ini, ideologi relativism dipercayai memberi impak yang tidak baik kepada masyarakat Malaysia. Negara Malaysia merupakan negara yang berpegang teguh kepada konsep raja berperlembagaan, di mana konsep ini menekankan bahawa undang-undang berada pada hierarki paling atas dan ini telah melanggar ideologi relativism. Walau bagaimanapun, kefahaman relativism ini perlu bagi setiap pelajar dan juga masyarakat supaya kesejahteraan umum dapat dikekalkan. Diharapkan juga pihak kerajaan untuk mengeluarkan tentang relativism di media sosial serta media massa supaya masyarakat lebih tahu tentang perlunya kita untuk memahami konsep relativism ini. Untuk Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa, kita perlu bertoleransi antara satu sama lain untuk membentuk sebuah negara yang
berjaya dan harmoni bukan saja untuk sekarang, tapi untuk masa akan datang juga. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.